Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa qaid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahina bi iman wa amisna bil iman wa dakhilna al jannata mal iman. Allahumma zayyina bi ilmi. Allahumma habib ilayna al iman wa zinhu fi qulubina wa karih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dapat lagi meneruskan pengajian kita melalui kitab Bidayatul Hidayah, yakni permulaan jalan hidayah, yang telah pun dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, dan kita menggunakan kitab yang telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Nafa'ana Allah bi ulumihi fi daraini, amin. Baik, sambung lagi. Apabila kita telah selesai membaca doa, ketika kita solat subuh, sebelum solat subuh itu, selesai antara sembahyang fajar, sunat fajar, iaitu solat sunat sebelum subuh, dan menunggu azan, dan azan berkumandang. Apabila muazzin berkata Allahu Akbar, maka jawab olehmu seperti perkataannya juga, iaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita pun jawab Ashhadu an la ilaha illallah. Dua kali kita jawab juga Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun jawab seperti mana Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali dilaungkan, kita pun jawab dua kali dilaungkan. Apabila muazzin berkata Allahu Akbar, maka jawab olehmu seperti perkataannya juga, dan begitulah seterusnya engkau jawab kalimah azan itu, kecuali kalimah hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan apabila muazzin melaungkan as-salatu khairu minan naum, yakni dalam azan subuh, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minas syahidin. Ataupun kita nak baca, nak jawab pendek, sadaqta wa bararta. Kalau panjang lagi, sadaqta wa bararta wa ana minas syahidin, wa ana ala zalika minas syahidin. Yang maksudnya engkau benar dan engkau telah berbuat baik, dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu.
Itu yang kita jawab ketika hayya 'ala as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, kita pun jawab sadaqta wa bararta wa ana 'ala zalika minas syahidin. Dan apabila engkau mendengar ikamat, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada perkataan qad qamatis solah. Yang ini artinya telah didirikan sembahyang, maka jawab olehmu dengan perkataan aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Artinya mudah-mudahan Allah mendirikannya, yakni sembahyang, dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Kalau bila muazzin sebut pada iqamah itu qad qamati solah, kita pun sebut aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Apabila engkau selesai menjawab azan, yakni azan subuh, maka baca olehmu akan doa ini: Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari laylik wa ikbali naharik an tu'tiya Muhammadinil wasilah wal fadilah wad darajah ar-rafi'ah wa ba'asul maqama mahmud allazi wa'adta ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir waktu solatmu ini, dan ketika yang terdengar suara panggilanmu, dan ketika lenyapnya malam dan datangnya siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, yakni jalan kebaikan dan kelebihan serta darjat yang tinggi, dan engkau kurniakan kepada baginda makam, yakni tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, wahai Tuhan yang maha pemurah daripada segala yang permurah. Ataupun kalau kita nak membaca doa yang biasa kita lazim membacanya setelah selesai azan, seperti mana doa kalau kita tengok TV, azan TV tu, setelah tu ada doa biasa kita dah hafal, yang itu pun boleh juga. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau di dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu, kemudian jawablah azan seperti susunan yang termaklum tadi. Jadi kalau kita dengar azan sedang kita dalam keadaan sembahyang, dia tak perlu jawablah. Jadi kita teruskan saja sembahyang yang kita lakukan. Selesai sembahyang masih berkumandang lagi azan, di mana yang kita sempat mendengarnya, di situlah kita jawab. Macam tu je lah. Hanya bila kita sembahyang, kita tak perlu nak menjawab panggilan azan tersebut. Maksudnya kita teruskan sembahyang kita. Kita datang, tengok senyap, tak ada penanda orang nak azan. Jadi kita masuk, kita sembahyang tahiyatul masjid, tiba-tiba orang azan umpamanya. Jadi kita teruskan saja solat kita sehingga selesai. Ketika kita setelah selesai solat kita, azan masih belum habis lagi, contohnya, kita akan menjawab apa yang kita dengar. Setelah selesai sembahyang kita, kita jawablah apa yang kita dengar azan tersebut. Apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu subuh, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikut perbuatannya,
kecuali mengikut perbuatannya sahaja. Dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sekejap lagi. Apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam wa adkhilna daraka daras salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda. Ya Allah, engkau sejahtera dan daripada engkau datang kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam negaramu surga Darussalam. Bertambah-tambahlah berkatmu, ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Subhana rabbil aliyil a'la. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan maha tinggi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Tiada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan, dan baginya pula segala puji-pujian. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia yang hidup tiada mati, dan dialah yang amat menguasai segala sesuatu. Ini pun biasa kita lakukan. Selepas solat, imam akan berzikir dengan selawat dan ungkapan ini, dan kita pun ikut. Sambung lagi, la ilaha illallah ahlun ni'am wal fadli was sana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, Tuhan yang sangat banyak nikmat dan kelebihan, yang memiliki segala puji-pujian yang baik. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, dan kami tidak menyembah kecuali akan Dia. Dengan ikhlas kami beragama baginya, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Jadi kalau kita jadi makmum, kita baca zikir-zikir yang lazim dibaca oleh imam. Imam baca jah, maksudnya baca secara kuat, kita pun ikut. Yang itu pun boleh juga. Ikut yang ini jika tiada imam selepas subuh tu, lazim kita di sini semua berzikir secara imam itu nyaring suaranya, dan kita dapat ikut. Kalaulah kita pergi ke negara Arab umpamanya, jadi imam dia berzikir tetapi dia tidak secara kuat, ada senyap je, jadi kita berzikir sendirilah. Sama ada kita berzikir yang lazim kita lakukan sewaktu di negara kita, ataupun kita nak guna yang disarankan oleh Imam Ghazali ini. Jadi kedua-duanya tiada masalah, boleh. Selepas ini hendaklah engkau membaca doa yang singkat tapi penuh makna, iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, iaitu
Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan segala kebaikan di negeri dunia dan negeri akhirat. Jadi kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat, sama ada yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia ini dan di akhirat, sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Wa as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amalin wa niyati wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawli aw amalin wa niyatin wa i'tiqad wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma ista'azaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita lana min amri faj'al akibatu rasyadan. Maksudnya, dan aku memohon kepadamu akan syurga dan amalan, segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya, baik perkataan, perbuatan, niat dan itikad. Dan aku berlindung denganmu daripada api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku ke dalam api neraka, baik perkataan, perbuatan, niat dan itikad. Aku memohon kepadamu akan segala kebaikan yang telah dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah berlindung daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa juga keputusan yang Engkau berikan kepadaku daripada segala urusanku, maka jadikanlah akibatnya membawa aku mendapat petunjuk. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah pun seorang yang menjadi ketua kepada orang-orang yang beriman di kalangan wanita. Ummu Mukminat, mak kepada orang-orang yang beriman. Tetapi Nabi pun ajar supaya meminta kepada Allah Subhanahu Taala akan surga dan perkara-perkara yang boleh bawa dirinya itu kepada surga, baik daripada perkataan, perbuatan, itikad, niat dan sebagainya. Dan mohon juga kepada Allah Subhanahu Taala untuk jauh daripada neraka. Begitu juga kelakuan yang boleh membawa kepada neraka daripada perbuatan, perkataan, niat dan itikad. Itu orang yang telah, maksudnya yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disuruh untuk memohon surga Allah Subhanahu taala. Apatah lagi kita yang jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena selalu mengharapkan keredaan Allah dan mengharapkan surga Allah Subhanahu taala. Kemudian hendaklah engkau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anaknya Siti Fatimah radhiyallahu anha, iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, artinya wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri,
Ya Zal Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. La ilaha illa anta birahmatika astaghis wa min azabika astajir. La takilna ilayya nafsi tarfata a'in wa asli li sa'ni kullahu bima aslahta bihi ibadakas salihin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Dengan rahmatmu aku meminta tolong, dan daripada siksaanmu aku berlindung. Janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku, yakni nafsuku, walaupun hanya sekejap di mata, dan perbaikanlah segala urusanku seperti mana Engkau perbaiki urusan hamba-hambamu yang soleh. Ini doa yang baik juga. Kemudian baca olehmu akan doa Nabi Isa alaihissalam, yaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu martahina bi'amali wala fakira afkara minni ilaik wala ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tusmith bi aduwi wala tasu bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbara hammi wala mabalagha ilmi wala tusallid alayya bizambi ma la yarhamuni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jadikanlah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku membenci akan dia, dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Dan jadikanlah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Dan jadikanlah aku terikat dengan amalanku sendiri. Maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku, dan tidak ada orang yang kaya yang lebih kaya daripada Engkau. Ya Allah, janganlah Engkau sukakan akan musuhku, dan janganlah Engkau jahatkan akan kawanku, dan janganlah Engkau jadikan musibahku pada agamaku, dan jangan Engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku, dan jangan pula Engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku, dan jangan Engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh belas kasihan kepadaku. Ini antara doa-doa lah. Tapi banyak lagi doa yang ada dalam ayat Al-Quran, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang tadi juga, dan begitu juga doa-doa yang warid ataupun yang maksurat, yang memang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita amalkan selepas kita berzikir dan kita bermunajat. Artinya apa? Artinya selepas solat itu, jika tidak ada apa-apa keperluan untuk terdesak untuk kita terus meninggalkan tempat solat, adalah lebih baik kita berzikir dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Maksudnya, jangan selepas solat terus saja kita berangkat. Maksudnya gitu. Tapi kalau ada hal, ada perkara yang terpenting yang kita terpaksa lakukan, artinya solat kita sudah selesai, itu tak ada masalah lah. Cuma kalau kita tak ada apa-apa,
Kita lepas sembahyang bukan ada pekerjaan lain, bukan ada kehendak yang mendesak untuk kita terus nak pergi. Jadi lebih baik, lebih afdal kita berzikir dan kita berdoa. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa sahaja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau lafaz hafal doa yang telah dituliskan di dalam fasal Ad-Dawat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Maknanya Imam Ghazali dah karang dah kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali sudah pun karang terlebih dahulu. Cuma yang pernah saya sebutkan kepada para jemaah, kitab itu panjang dan berjilid-jilid. Ada 10 jilid, maknanya banyak kitabnya. Jadi Imam Ghazali memikirkan, kalaulah kitab itu panjang, tak mungkin semua boleh dapat membacanya dengan cepat. Jadi Imam Ghazali pun buat kitab yang tipis, boleh baca dalam keadaan yang cepat dan mudah dipahami. Tapi nak mendalamkan lagi, kena membaca kitabnya yang tebal, yang telah pun dikarang olehnya sebelumnya, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ada satu doa, baik kita sambung ya. Dan hendaklah engkau bahagikan masamu selepas sembahyang subuh tadi sampai masa terbit matahari kepada 4 bahagian. Baik, sebelum saya sambung yang ini, ada satu doa yang telah diwasiatkan ataupun telah diijazahkan kepada Muaz. Ya Muaz, la uhibbika, maknanya wahai Muaz, aku mencintai kamu. Jadi kata Rasulullah, aku nak mewasiatkan kepada engkau akan satu doa yang kamu jangan sesekali tinggalkan doa ini selepas fi kulli duburi solah. Maksudnya setiap selepas selesai sembahyang. Jangan tinggal doa ni selepas sembahyang, jangan tinggal doa ni. Nabi pun menyebut doa itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, atas mengingatimu, wa syukrika, dan berasa syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan perbaikilah, perelokkanlah amalanku, ibadatku. Allahumma a'inni, iaitu tolong aku. Cuba kita baca sesama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita jangan lupa baca doa ni selepas sembahyang. Baik, ada di sana perbahasan, selepas sembahyang ini adakah selepas tahiyat akhir sebelum salam ataupun selepas salam untuk membaca doa ini? Dia ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, selepas salam, maknanya selesai kita beri salam, kita pun sebut doa ini, ataupun kita masukkan dalam doa kita selepas kita sembahyang. Ini pendapat yang pertama lah, berdasarkan kepada ada ayat Al-Quran yang menyebut
selepas kita bersembahyang, kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berbaring. Kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertamalah. Adapun pendapat yang kedua, itu selepas tahiyat akhir, sebelum beri salam. Kenapa? Kerana merujuk kepada perkataan kulli duburi solah, setiap selepas solat. Perkataan selepas solat tu bahasa Arab yang digunakan dalam hadis ini dubur. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dia ceritakan, dia bertanya kepada gurunya, jadi gurunya memberi maklum, memberitahu bahawa perkataan dubur ini adalah sebahagian daripada badan. Kalau badan haiwan, termasuk badan manusia, contoh macam haiwan lembu umpamanya, mulanya daripada kepala, berakhir dengan dubur. Dubur ni bahagian belakang lah, tetapi dubur itu terletak di mana? Di dalam tubuhnya. Dia tidak berada di luar tubuh haiwan itu. Jadi perkataan dubur itu menunjukkan di penghujung badan haiwan tersebut ataupun badan manusia tersebut. Jadi kalau memberi makna kepada perkataan duburi solah, iaitu di penghujung sembahyang, yang tidak berada di luar sembahyang. Boleh faham tak maksud saya? Bahasa Arab ni dia makna dia terlalu terperinci. Kita kalau terjemah bi kulli duburi solah, pada setiap selesai sembahyang, macam tu je lah kita terjemah. Dia tak ada, kita tak ada perkataan yang khusus. Tapi kalau bahasa Arab dia banyak. Contoh kalau duduk, kita terjemah duduk semua. Daripada perkataan kalimah bahasa Arab tu, katakan jalasa pun kita terjemah duduk, rakabah pun kita terjemah duduk, ukud kita terjemah duduk juga. Padahal semua tu sifatnya berlain-lain. Rakabah itu sedang dalam kita menunggang. Jalasa kita duduk di atas kerusi. Ukud maksudnya daripada diri pergi ke duduk. Dia berbeza suasana dan ketika kalimah itu digunakan. Tapi kita terjemah semua duduk. Contoh macam takut, khauf bahasa Arab takut juga, yakhsha takut juga, takwa kita terjemah takut juga. Padahal khauf tu mungkin kita takut dengan hantu ke, takut dengan orang lain ke, takut dengan harimau ke. Tapi takwa itu kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bahasa Melayu semua sebut terjemahannya takut. Sama dengan hadis ini. Hadis ini menyebut kepada dubur. Dubur tu dimasukkan oleh ulama ialah dia sebahagian daripada tubuh. Artinya kalau disebut oleh Rasulullah dengan perkataan itu, artinya dia sebahagian daripada
sembahyang yang di penghujung. Dan bukan satu doa saja yang dianjurkan selepas tahiyat akhir. Sebelum memberi salam kita berdoa. Banyak lagi doa-doa yang lain. Antaranya doa yang masyhur, kita minta jauh daripada fitnah Dajjal, min fitnati Masihil Dajjal. Kan ada doa tu. Banyak lagi doa-doa yang lain. Dan termasuk doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya apa? Artinya dalam dua keadaan ini kita boleh gunakan. Tak ada masalah kita nak guna selepas, betul-betul selepas memberi salam baru kita berdoa dengan doa ini pun tak apa juga. Atau kita nak berdoa dengan doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Muaz tadi ketika selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam. Tapi jangan kita tinggalkan. Artinya begitu. Kerana ini sendiri Rasulullah sendiri yang mengijazahkan doa ini kepada sahabatnya, kepada Muaz yang dicintai. Baik, kita sebut tadi selepas subuh dia ada 4 bahagian masa. Pertama, masa untuk berdoa. Maknanya selepas subuh, sembahyang subuh, kita zikir dan kita berdoa. Yang kedua, berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Kedua, berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Masa yang kedua, kita berzikir. Kalaulah dia suruh untuk berzikir dengan bilangan, artinya zikir yang banyak. Macam subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Ini bilangan yang banyak. Untuk memudahkannya, dengan kiraan, dengan ada alat pengira, ada alat yang kita boleh menghitung. Dengan jari pun boleh juga, dengan ni apa, hitungan jari kan. Ini 3 kali 5, 15 umpamanya begitu. 3, 1, 2, 3. Ada 5 jari, 15. Tambah lagi 1, jadi 30. Begitu. Tambah lagi 1 jari, 33. Atau tasbih itu sendiri. Tasbih itu sendiri kita dah ada yang telah setkan 33, 33, 33. Ujung 1 jadi 100. 33, 33, 33, 59. Yang ujung ada yang tebal, yang panjang sikit ujung dia jadi 100. Ada yang 33 je, ada yang jadi 15 je. Yang kecil jadi 15 saja dia punya biji dia. Terpulanglah. Itu untuk apa? Untuk kita dapat menilai berapa kali kita membacanya. Kiraan itu, kiraan yang kita bertasbih tadi. Ini saranan daripada Imam Ghazali, supaya kalau kita daripada waktu tu, jadi semua orang Islam punya tasbih. Ada tasbih lah. Jadi sehingga orang boleh menilai bahawa tasbih itu perkara yang baik untuk dilakukan. Kerana
bila dia pegang ni secara automatik dia akan berzikir, sama ada tasbih, sama ada dia tahlil. Tasbih ni subhanallah, tahlil la ilaha illallah, ataupun dia bertakbir, takbir itu Allahu akbar, ataupun dia bertahmid, tahmid alhamdulillah. Secara otomatiknya begitu. Jadi dia pemakaian kepada orang Islam. Tasbih itu menjadi pemakaian kepada orang Islam. Seperti mana songkok, songkok, ataupun serban, ataupun rida, rida yang kita pakai, ataupun jubah kita pakai, ataupun baju Melayu. Kalau di alam Nusantara ni baju Melayu berkain plekat, dia jadi pemakaian simbol kepada orang Muslim. Jadi kalau kita pakai begitu, secara otomatik dia mengawal pergerakan kita kepada perkara-perkara yang baik. Tak mungkin kita pakai serban kita pergi ke pop, pergi ke disco. Wallahu alam. Sampai sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.